Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rukun seterusnya. Setengah ulama dia kata bukan rukun, syarat sah rukun. Sama sajalah. Sama ada panggil rukun atau panggil syarat, semuanya wajib kena buat belaka. Iaitu tamak-ninah. Tamak-ninah ni benda apa? Iaitu diam, berhenti. Kita rakaat Allahu Akbar, kita berhenti tu. Berhenti tak gerak tu dia panggil tamak-ninah. Asal maknanya tenteram. Tak syarat kata subhanallah. Tak syarat kena bernafas. Cuma ulama buat contoh. Sekadar mana? Sekadar subhanallah. Qadar-qadar ni lebih kurang gitu. Bukan makna kena kata subhanallah. Makna kalau tak ada tamanina Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Berarti tak ada. Yang ada pergerakan yang bersambung. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Sebab bila ada tamak-ninah, dia ada fasil, ada perceraian antara rakaat dengan iktidal. Rakaat dengan iktidal balik tu dia ada berhenti. Jadi kalau kita semayang tak ada tamak-ninah ke mana? Sah tak? Tak sah. Dalil semayang laki-laki musi'us salah. Hadis ni terkenal. Dia semayang tinggal tamak-ninah, hak lain buat belaka. Nabi kata tak semayang. Nak kerja, nak pergi luar ni tak ada masalah. Kerja boleh. Tapi jangan sampai tinggal rukun syarat. Kan ada ulama kata barang siapa yang rasa nak berhadah, nak kucing, nak berak, dia boleh mufarakah daripada imam. Kemudian dia solat sendiri. Mana solat cepat. Kerana nak pergi jambang pula. Solat cepat tu maknanya bukan sampai tinggal tamak-ninah. Solat cepat tu sempurna rukun syarat. Cuma boleh tinggal hak sunat-sunat. Tidak makruh. Dalam keadaan biasa kita tinggal hak sunat, makruh. Kemudian pula yang ketujuh, iktidal itu kembali kepada berdiri betul. Bangun tu berdiri betul. Sami Allahu liman hamidah, dia panggil iktidal. Sami Allahu liman hamidah, berdiri betul. Balik daripada rakaat kepada qiyam. Tangan nak bus sini boleh, nak lepas bawah boleh. Dua-dua betul belaka. Kalau kita pergi Mekah, kita boleh tengok. Sami Allahu liman hamidah. Dia pegang mula. Tak usah kata benda lah, boleh belaka. Dua-dua ni betul belaka. Kerana tidak ada sebarang hadis yang kata tangan tok bawah atau pegang. Faham? Tak ada hadis. Cari pun tak jumpa, ulama cari dah. Jadi oleh kerana tak ada hadis, maka boleh kita nak lepas bawah. Kerana tidak ada hadis kata pegang balik. Dan boleh nak pegang balik. Kerana maknanya tidak balik kepada qiyam semula. Bila qiyam pegang tangan. Dua-dua ada sandaran masing-masing. Faham? Dan mana yang boleh afdal sisi mazhab Syafi'i? Lepas. Faham? Dan kalau tangan berayung mana? Tangan berayung tak batal. Dan yang kata batal, ayung tangan. Faham baik? Sami Allahu liman hamidah. Gerak lagi tu. Tak batal lagi. Yang batal, parak ulama kata. Sami Allahu liman hamidah. Faham? Nampak sangat benda tu nak dihayung, maka batal semayang. Nampak? Nak berayung takkan? Ya Allah alhamdulillah. Nampak gerah gitu. Dah benda ada siku, memang dia gerak. Jadi sederhana kita dalam menghukum. Jangan maknanya tu sangat apa benda, ekstrim sangat. Kadang-kadang kita ni lebih ekstrim pada ulama hukum. Gimana? Dah sah lalu ke tak lu. Tengok ulama kata kalau gini baru tak sah, kalau gini sah lagi. Jangan-jangan rengang dah lalu sampai jadi belaka. Air kecing beluah, peha pun bayang juga. Panah tau. Kita buat ekor mana surah ni? Boleh? Jadi kalau kita buat ekor hak besar 4 utik, habis dalam RM50 semalaman. RM40. Tujuh tak buat ekor? Tujuh? Tujuh. Derma serian.
Lain nak sedap sama. Nah, boh banyak kek lagi kuliah, boh 5 ya ke. Boh 3 ya. Sedap masuk akaun. Boh ya sama. Nak akaun. Banyak cantik. Yang ke-8 dua sujud, iaitu dihantarkan dahinya kepada tempat sujud serta terbuka dahinya. Dan kena dua perut tapak tangannya dan perut jari kaki keduanya dengan bahkan dia akan perut jari kaki. Yang ke-8 dia kata rukun sembahyang dua sujud, iaitu sujud ni apa? Dihantarkan 7 anggota. 7 anggota sujud. Orang yang ada 7 lah, orang yang ada nang saja sah nang. Contohnya tangan dia sebelah, tak ada. Faham? Jadi dia akan sujud dengan berapa anggota? Dengan nang, sah dah bagi dia orang yang uzur. Atau dia kaki ada sebelah saja, maka kaki tangan 2. Nampak? Kemudian jadi nang jugalah, kurang sekaki. Ataupun dia tak ada kepala, kaki, tangan, lutut saja. Nang juga, kepala tak ada. Jadi yang pertama sekali kita sunat turun lutut dulu, kemudian tangan, kemudian dahi. 7 anggota, 7. 2 hak kaki duduk sama dah atas-atas. Turun sunat lutut dulu, lepas lutut tangan pula, lepas tangan dahi pula. Dah tu orang duduk kata kena turun tangan dulu baru lutut. Dalam tali basing, dalam artikel, dalam buku-buku agama, dalam internet, tu mazhab Hambali yang awak peling gitu. Faham? Dia beli buku baca diri, pergi ngaji awak beli buku 14 tahun baca diri. Lepas tu lagi tak buat api. Tu pandangan mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, afdal turun tangan dulu. Dalam mazhab Syafi'i, afdal turun lutut dulu. Dua-dua betul belaka. Gibalah bodoh. Faham tak? Baru faham. Balah benda hak gitu. Awak tolak hudud baru kita balah. Orang tanya Imam Nawawi rahimahullahu taala, baik dalam mazhab Syafi'i afdal turun lutut dulu. Dah kalau kita ikut mazhab Hambali turun tangan dulu, guna gamak? Jawab Imam Nawawi sah, tak ada masalah pun. Kerana ni bukan barang rukun, bukan barang syarat. Barang afdal sahaja. Lepas tu jangan sampai benda-benda remeh-temeh jadi baloh. Baloh biar benda puas hati. Nak bahan orang biar puas hati. Orang kata kita bodoh, tak usah bahan lah, tak usah sepak lah, biar ke dia. Tapi dia kata Nabi kita, baru kita sepak biar guling. Faham tak? Dia kena pada tepak marah kita. Ni benda ni remeh-temeh je, benda afdal. Ngaji ni terang-terangan dah, ngaji mazhab Syafi'i ni sunat turun lutut dulu, berak pergi semayang tangan dulu juga, tak ada masalah sikit. Kena faham gitu. Dia bukan rukun, dia bukan sunat abad, dia bukan syarat. Afdal. Imam Hambali anak murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tok guru Imam Hambali, tak ada masalah sikit. Dah tu orang kata dia ngajar dia siapa nak turun, maknanya lutut dulu tu dak betul tu. Tu asabiah ta'assub dengan pendapat sendiri. Jadi kita ikut pandangan fiqh mazhab Syafi'i afdal turun lutut dulu. Kita pun tengok ada orang turun tangan dulu. Kita terima dengan pandangan hati yang terbuka. Baru Nabi suka. Pasal ni pandangan-pandangan yang berbeza. Dia benda hak tak boleh khilaf kau. Benda hak boleh kita terima. Nak turun hidung dulu boleh, tak masalah, takut patah hidung. Iaitu dihantarkan dahi di tempat sujud serta terbuka dahi. Dahi ni kena buka, maknanya kalau tutup ngepeyah sampai kat ni, tidak sah dia sujud. Ada pun kaki tak apa, pakai stocking. Ada pun tangan, pakai sarung tangan boleh. Lutut memang kita tutup dah. Ada orang ngajar dia kata kalau tangan kita tutup tak sah, tak betul. Pandangan yang muktamad, dahi saja tak boleh tutup. Faham? Tangan tak apa. Belum mayang tu kita masuk dengan sarung tangan tu. Sarung tangan doktor nipis, tak ada masalah.
Tak puas hati ni pitang sama tangan welding, tak ada masalah kau. Walaupun tebal dengan kulit, yang tak boleh tutup dahi kita walaupun dengan kulit bawang yang sangat nipis, tak sah. Faham? Dahi tak boleh. Kadang-kadang piyah neleh. Nak dah je pakai piyah. Tuk wi alik Mekah. Dah beri cucu pakai kali, jatuh atas hidung piyah. Faham tak? Tak sah. Nah, atas dia ikat sekerbang dia kilah ke atas dahi. Orang kilah kat atas dak ni kat atas kepala. Dia bang kat atas dahi tu. Sujud atas sekerbang tak sah. Dia tak boleh berlapik dahi kita. Tutup dengan rambut. Rambut jenis tris tujuh. Nampak? Tutup pakai ni tak sah juga. Atau sebelah tutup sebelah kena sah. Rambut jenis sebelah. Dia orang muda ni rambut jenis perih. Ni benda Korea, benda pesing, benda panggil. Benda panggil dia. K-pop. Tengok kaki dia tu. Depan kali dengar tapi K-pop jugalah nak buat wan ni. Nampak? Aduh lah. Apa-apa gambar tepek dinding apa. Nak. Tak usah lah. Takat hiburan boleh lah. Sekali dua. Tapi tak salah tepek sampai tepek gambar dinding. Faham tak? Jangan sampai tangga tu. Minat sangat kelab Chelsea. Tak ada masalah. Dia minat dia main gitu. Tak usah tepek-tepek lah. Faham? Tepek benda lain di rumah. Tepek kalimah la ilaha illallah. Tepek bismillah. Biar gitu, biar cerdik tek. Dah bagian bola Chelsea bah. Dah bagian rambut K-pop. Tapi dak tepek. Bila tepek over ngak dia panggil. Betul tak? Demu tepek tak? Ya ke tak? Rambut perih rambut perih tujuh. Belah rambut ni tak kena, tak ada ni kena sah mayang. Yang tak sah tidak ada bahagian hadapan dahinya kena, melainkan tertutup dengan piyah, dengan sokak, atau dia sujud di atas lengan baju dia, tak sah. Dengan baju orang sebelah sah. Orang sebelah sujud dulu dengan baju sah, kerana rapuang dia pun pergi sujud atas lengan baju orang sah. Kalau atas lengan baju dia tak sah. Atau ekor sekerbang jatuh dulu dia pun sujud atas ekor, tak sah. Faham? Dah kalau dahi dia sakit, guana polok dahi sakit ni 16 jahit. Nampak tak? Jatuh buang musim, naik pakar baru ni. Nampak tak? Dah nak turun belatuk kepala dia jatuh. Allah. Buang musim tu untuk budak-budak. Dia tak haram dalam Islam, dia permainan. Faham? Tak ni tua bulu naik. Nak berat nandang. Budak cek beli tiket tu bila turun tak boleh nak naik. Betisha tak boleh naik. Mengurau budak-budak. Ni untuk budak-budak. Berapa kau tua lagi naik? Tubik habis dalam peldam. Nampak? Nak pergi tingap juga. Aduhlah. Pecah pada ni jahit. Doktor kata jangan buka plaster ni. Buka tak baik. Maka guana semayang tutup dengan plaster. Sah tak? Sah. Dalil orang yang semayang duduk tak ada kiang pasal dia sakit. Sah tak? Maka kiahlah. Kum salli qaiman, taklah kamu semayang berdiri. Fa illam tastati' fa qaida. Hadis ni bukan cara bab mayang berdiri saja. Masuk dalam kitab Qawaidul Fiqh, kitab-kitab usul fiqh, nak dijadikan sebagai basic untuk ijtihad, untuk hukum-hukum yang lain. Jadi bila berdiri dah, sedangkan berdiri tu rukun, kalau tak boleh berdiri sakit boleh duduk, gitu juga sujud. Tak boleh nak buka dahi, maka boleh lagilah kita dengan plaster. Dan mayang tak katil mana pula? Ada kata tak sah. Jawabnya kok sebab apa tak sah? Nak kata tak sah mesti ada. Mesti ada dalil. Ada tak syarat sah semayang? Jangan di atas katil, ada? Tak ada. Maka sah atas katil. Tak ada masalah. Ikut mari celah mana bolak mari mayang atas katil tak sah. Lepas tu dia kata syarat sah semayang
Yang pertama tutup aurat, yang kedua ngadap kiblat, yang ketiga suci daripada najis, yang keempat suci daripada hadas. Betul tak? Dah ada tak? Jangan atas katil. Ada tak? Tak ada. Bila tak ada sah atas katil. Dah orang ngajar-ngajar tu kata tak sah ni pasal memberenju. Faham tak? Allahu akbar. Tak main gitu. Tu baru jadi tak sah. Faham tak? Jadi habis anggota bergerak belakang ada angin mayang gitu. Jadi kalau memayang atas katil, kalau tak berenjuk gitu sah tak? Sah. Jadi tak sah bukan sebab atas katil. Tak sah sebab pergerakan. Biar faham. Tu ilmu fiqh. Faham? Tak ada hal nak mayang atas katil, bawah katil boleh. Tak ada masalah. Atas robok tinggi boleh. Anak masuk dalam bilik. Mana ayam mayang atas robok? Mok tupik dah. Takut ke mak mayang atas robok tu. Orang lelaki kau takut tak mau ke bini. Ke-10 duduk bagi tasyahud akhir. Ke-11 membaca. Yang ke-9 duduk antara dua sujud hingga betul qada tamakninah. Bangun pada sujud Allahu akbar, biar berhenti dulu baru boleh sujud pula. Kalau tidak Allahu akbar sujud balik, atau sujud Allahu akbar akak selalu kepala. Dia panggil sujud ayang patut padi. Nabi kata wala tangkul nakra, jangan kamu sujud macam ayang mematuk padi. Ketuk Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nampak tak? Jadi wayang kepala otak apa? Tak ada tamak ni terus. Budak ngadak tak bekong senyak. Dalam keadaan diam, tafakur apa? Tak berlepas dah. Kita hak mengadap Allah, Tuhan yang sebenar. Agama yang sebenar. Takkan jadi gitu. Duduk molek-molek Allahu akbar. Baru boleh sujud pula Allahu akbar. Ke-9 duduk. Ke-10 duduk bagi tasyahud akhir. Duduk mana tasyahud akhir? Ada pandangan yang berbeza di kalangan imam-imam mazhab. Mazhab Syafi'i paling afdal duduk tawaruk. Hak kita duduk tayat akhir, punggung atas latar, kaki kiri tubik ke bawah betih kanan, dan kaki tapak kanan dibuat gitu. Faham tak? Akad gini. Itu afdal. Segi duduk tayat awal, iaitu duduk iftirash. Faham? Dalam mazhab Hambali dia duduk iftirash belaka. Tayat awal, tayat akhir sama. Faham? Kata Imam Syafi'i, jikalau duduk tayat akhir itu duduk iftirash, sah juga semayang. Tak ada masalah. Ni masalah afdal. Istimewa pula kalau ramai-ramai gini kita duduk tawarruk kepik ramai orang. Maka kita duduk tayat akhir kat gini macam tayat awal. Hukum ke mana? Sah semayang kita. Faham? Tak ada masalah. Bila kita dalam keadaan lapang, ambil paling afdal iaitu duduk tawarruk. Berarti bila kita faham agama jadi mudah. Tak faham jadi payah bahasa. Benda nak buat benda yang betul belaka, nak buat skru tapi tak guna alat yang betul, tak masuk skru. Kalau masuk pun penuh benang. Jadi bila kita ngaji, benang kita tak penuh. Ke-9 membaca tasyahud akhir. Apa dia panggil tasyahud? Pasal kata asyhadu ada situ. Dia juga dipanggil sebagai tahiyat pasal ada at-tahiyat. Yang ke-12 membaca selawat kemudian daripada tasyahud itu sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang. Jadi inilah sekurang-kurangnya rukun. Ke-13 salam yang pertama. Salam banyak mana? Assalamualaikum. Afdal warahmatullah tambah. Assalam tak sah. Kerana Nabi tak pernah beri salam assalam saja. Dah sah tak kita beri assalam saja? Sah. Tapi bukan dalam semayang. Faham? Dalam semayang sallu kama raaitumuni usalli. Semayang macam mana aku semayang. Maka kalau salam, salam macam mana aku salam. Maka ulama hadis meriwayatkan sahabat-sahabat kata Nabi kalau salam assalamualaikum. Jadi sekurang-kurang assalamualaikum.
Dah luar semayang kalau kita kata salam, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dah yang internet kata tak boleh ni salam, dia tarik balik dah, salah. Faham? Yang betulnya boleh. Dah afdal, assalamualaikum. Kurang sikit, assalamu. Kurang lagi, salam sahaja dengan nakirah. Semua ni ada dalam Quran, bermaksud selamat sejahtera daripada benda yang tidak baik. Nak? Benda-benda gini duduk balah lah ni. Orang ni kata tak boleh, orang ni kata boleh, apa boleh dua. Gidi Palestin nak mau perang. Duduk balah kita baca je aku. Tahu tak? Buang masa. Mengaji dalam-dalam tak mau banyak-banyak. Duduk benda-benda hak remeh-temeh gitu. Nak? No pergi Afghanistan tau, lawan dengan NATO. Laknatullah, tu bagus. Nak? Dia sibuk. Dia cakap, tak boleh pula. Ni boleh pula. Orang tak balas mana. Benda remeh-temeh duduk balah. Dan yang kata tak boleh situ, tak boleh ni assalamualaikum. Hak tu riwayat sabit dalam hadis. Orang Yahudi ni dia ngaji. Dia memang bapak ngaji. Tapi ngaji dia menghina agama orang. Iaitu menghina Islam. Dia jumpa Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Nampak? Nabi dan takak. Dia tak kata assalamualaikum. Lang tak ada. Assam mana mapuh atas kamu. Wahai Rasulullah. Nabi pun pesan. Dengar molek kalau Yahudi beri salam. Faham? Bila kata assalamualaikum. Alaikum. Jawab itu. Mu mapuh. Nampak? Jadi kalau salam. Ini ucapan para malaikat. Salam. Ucapan apabila Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tapi salamun selamat atas Ibrahim. Faham tak? Yang tak boleh assalamualaikum. Assam mana mapuh atasmu. Asal daripada orang Yahudi. Yang ke-14 tertib yang ni didulukan yang dahulu dan dikemudiankan akan yang kemudian. Ni biasa kita tak langgar tertib. Jarang orang sembahyang di tayak akhir dulu. Faham tak? Rokok kediang. Cuma kalau berlaku. Dan sunat dibaca kemudian dari takbiratul ihram akan sekurang-kurangnya nama iftitah iaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi doa iftitah hukumnya sunat. Siapa sengaja tak baca makruh. Melainkan dia tertinggal daripada imam atau dia nak kejar berhadah. Kalau kita ada masa sengaja tinggal doa iftitah makruh. Kenapa makruh? Mukhalifus sunnah, menyalahi hak Nabi amal. Doa iftitah ni ada 6 atau 7 yang datang dalam hadis. Kalau kita pergi Mekah di India, Pakistan, Mesir, kadang-kadang kita dengar orang sebelah kita dia baca lain. Tak usah pelik lah. Kerana ada 6 atau 7 hadis berkenaan dengan doa iftitah. Faham? Bacalah hak kita berasa kita nak baca. Asal ianya sabit dibenarkan oleh ulama-ulama. Doa iftitah yang sebenarnya bermula dengan wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Itu sebenarnya doa iftitah Rasulullah. Hak Allah berkabira bukan hak Rasulullah. Hak sahabat Nabi. Hak orang duk balah dah ni. Dia duduk kempen dia kata mazhab Syafi'i ni ngaruk dia kata. Bapa ngaruk? Tu Allah berkabira bukan hak Rasulullah. Bak pergi baca. Faham? Nampak kita pula gitu pula. Bukan hak Nabi. Kita faham bodoh, kita tak bodoh dah. Jawabnya betul. Hak Nabi baca mula dengan wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Nabi tak baca Allah berkabira. Nampak? Nabi tak baca. Tak baca dia tahu di mana dalam kitab-kitab hadis. Dan ni ambil di mana Allah berkabira. Ini tambahan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Faham? Seorang ulama sahabat dalam ilmu fiqh dan alim tafsir. Dia adalah murid Rasulullah. Nampak? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Nampak? Jadi satu hari dia semayang dengan Rasulullah. Dia pergi kata Allah berkabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Baru dia tambah wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Faham tak? Bukan dia, sorry, orang laki-laki lain. Lepas Rasulullah
Semayang Rasulullah tanya, siapa dia hak kata tadi Allahu Akbar kabira tadi? Laki-laki tu pun kata saya lah. Nampak? Rasulullah jawab, nampak? Bacaan ini membawa kamu ke dalam syurga. Allah suka bacaan ini. Kes tu, ini umur pun kata, tak pada tu aku baca sampai aku mati. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Faham lagi? Tu kisah cerita Imam Syafi'i pun wak masuk dalam pandangan-pandangan mazhabnya. Afdal juga kita tambah depan, walaupun bukan Nabi baca, tapi Nabi kata kalau baca gini bawa ke syurga. Dah molek dah? Dah ada masalah. Tak mau baca sudah, tapi biar faham masalah. Nak? Yang masalahnya kita sekarang, benda yang kita baca kita pun tak tahu. Hak tu yang paling ramai. Tak percaya tanya masing-masing. Benda mana Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nak benda makna apa benda ni? Wajjah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Nampak apa makna hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Benda makna dia tak tahu. Nak waktu kita dah lama ada dalam mayang buat leh. 40 tahun dah mayang. 40 tahun dah mayang dak leh tak tahu benda yang buat leh baca. Ini yang menjadi dak betul. Dak comel. Nak macam budak kecil hak umur 3 tahun ambil surat khabar ayah baca. Tubik ikut tubik mulut kopong-kopang baca benda dik. Dia tahu dak dia baca. Dah kita macam 3 tahun juga. Dak baca tapi tak tahu pun benda makna. Apa jadi gitu? Pasal tak ada upah tak? Melainkan kerajaan istihar. Siapa yang belajar terjemahan doa iftitah layak mendapat RM1,500. Oh tengok ngapa gitu. Dia tanya balik pula mesti besar. Fatihah tak leh? Fatihah. Nak lagi. Jadi bila ni untuk kebaikan diri kita sendiri, tak ada bayar dengan piti, kita dak cak ne. Faham tak? Tua berjanggut bulu dah pun dak reti nak terjemah doa iftitah. Nah, anak 3 ekor pun beranak sama dak reti nak terjemah. Nah, jadi ayah orang dah pun dak reti nak terjemah. Janggut sekat dada, dak reti juga nak terjemah. Dan awak gua ni benda yang paling penting dalam kehidupan kita, mengetahui setiap baris yang Allah syariatkan dalam sembahyang supaya kita hayati, kita hidupkan selepas daripada sembahyang, tidak mencapai matlamat. Kerana kita hanya menjadi burung Malik Kuba, yang diasah lidah dengan benda cicing mah tuang ke Malik Kuba. Lambat orang mari, Assalamualaikum. Tu dia reti. Nak dah terang maksud burung Malik Kuba dak reti terang sekarang. Kita pun dak reti juga nak terjemah. Kita anak beranak Malik Kuba juga. Faham? Cuma tak ada sayap je. Kemudian maka a'udzubillah, sunat baca a'udzubillah. Banyak mana sunat? Setiap rakaat sunat baca sekali. Rakaat pertama a'udzubillah, rakaat kedua a'udzubillah, 4 rakaat 4. Dah paling kurang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat sekali saja baca, dapat dah pahala ta'awuz dia panggil. Nah, a'udzubillah ni nama dia ta'awuz. Isti'azah lain. Isti'azah dia umum, segala bacaan seorang manusia minta berlindung dengan Allah dari segala kejahatan. Sama ada berlindung dari syaitan, berlindung daripada hatu, berlindung daripada binatang-binatang jahat, tu panggil isti'azah. Tapi kalau ta'awuz maknanya a'udzubillah, paling kurang. Kalau a'udzu tidak sah. Paling kurang a'udzubillah. Dan kalau afdal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afdal lagi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tapi paling kurang a'udzubillah. A'udzu aku berlindung billah dengan Allah. Hanya Allah yang boleh lindung kita. Bila masa baca, lepas doa kita, bukan sebelum doa kita. Sebelum baca Fatihah, sebelum bismillah. Maka ni makna kemudian bismillah. Bismillah 19 huruf. Siapa yang baca 1 huruf berdoa kepada dia. Ya, kalau 19 banyaknya orang baca berdoa untuk kita. Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan, barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim pada satu surat
satu papang loh atau ditulis di dinding rumah dia, maka 19 huruf itu tolong membaca doa bagi Allah untuk mengampunkan kesalahan kita. Nah, bismillah tu dia tolong istighfar untuk kita selama mana tulisan itu belum terpadam. Waktu molek bubuh benda gitu di rumah, daya tepek dah, kepok-kepok tu. Faham tak? Kita balik lagi, kita ambil kapur, tiba tarik bismillahirrahmanirrahim. Faham? Maka selama mana kapur tu tak tanggal, maka kita dapatlah keampunan, nampak, dan pahala daripada Allah. Betul tak? Tu baru bismillah. Tu baru kapur. Apatah kalau ngecat, apatah kalau ukir tu bahang dengan pisau tang dinding rumah. Faham tak? Atau kita rak bahang dengan tukur dengan pahat atas dinding seming, bismillahirrahmanirrahim. Rumah tu dak utuh ada. Selama tu dapat kepada kita. Tu orang bijak negara. Orang pandai negara nak untung lebih mau. Bagian akhirat kita, bagian dunia cerdik. Dah balik buat dak buat sekarang pandai hangguk dengar. Hangguk. Buat kena nak lawa tu lekok. Kok selu, kok diwani apa biar comel. Tu nak hias rumah, hias lah benda ayat-ayat Quran. Nak hias kereta tu tak payah berbuah belik-belik kan. Melainkan benda yang membawa kebaikan pada agama. Buah ayat Quran belakang, berbuah doa atau berbuah laman-laman wek yang bila kau tengok jadi benda agama. Bagus kau. Ni buah benda-benda yang tak ada kena dengan dia. Syarikat-syarikat besar-besar tu kita tepek dia kereta dia. Berapa syarikat tu bayar kita? Tak ayah, kita tolong promosi. Dia pun tak kenal kita. Jadi benda-benda baik gitu. Kadang-kadang berbuah bodoh-bodoh tulis. Kadang-kadang luah perasaan. Tulis di belakang pengikang, jangan tinggal daku. Tak mamang bawa air kui. Nampak tak? Yang belawang tulis ni kepala lori. Kalau belah-belah Johor tulis di cermin depan. Nampak? Kenang daku dalam doamu. Dah tu haram tak? Dah haram. Roda yang ni. Cerdik benda agama. Bila orang baca, ingat akhirat. Bila orang baca, ingat kesemayang. Nampak? Bila orang baca, orang balik pada Al-Quran dan hadis. Atau ditulis, I love Allah, I love Rasulullah, I love Islam, I love Quran. Tu molek. Faham tak? Tu comel. Menunjukkan itulah apa benda dia, hakikat yang ada di dalam diri kita. Kita tak cinta benda lain, melainkan cinta benda yang berkait dengan agama. Dan dibaca dalam rakaat itu subhana rabbiyal azimi wa hamdih 3 kali atau 5, paling kurang subhana rabbiyal azim. Kalau nak tambah wa bihamdih boleh. Dan dibaca dalam iktidal sami Allahu liman hamidah, maka bila betul berdiri maka dibaca akan rabbana lakal ham, imam dan makmum. Dalam mazhab Hambali dan Hanafi, bila imam tu kata sami Allahu liman hamidah, makmum tak kata, makmum hanya jawab rabbana lakal ham. Dalam mazhab Syafi'i, dua-dua kata, imam kata sami Allahu liman hamidah, makmum pun sunat kata sami Allahu liman hamidah. Tapi tak ada masalah. Benda ni benda sunat sahaja. Dan dibaca dalam sujud subhana rabbiyal a'la bihamdih 3 kali atau 5. Dan dibaca ada antara 2 sujud itu, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka barulah tunduk kepada sujud dan dibaca kemudian akan tahiyat pada 2 rakaat dan rakaat yang akhir dalam duduk sama ada rakaat 3 atau 4. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jika pada tahiyat akhir maka ditambah atasnya wa ala ali Muhammad. Inilah sekurang-kurang selawat. Kemudian tahiyat akhir dan yang akmalnya dibaca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim hingga akhir kita berbuat sama-sama dah seperti yang telah masyhur dan sekurang-kurang doa kemudian daripada selawat. Wallahu a'lam.
Ada soalan? Boleh tanya. Perut orang dia situ. Muka surat apa? Lama bagi hati. Kotak derma jalan dah. Kotak derma. 19. Kotak derma. Mana? Ada dah. Dia molek masa-masa kuliah ni dia jalan kotak derma. Nak? Kadang-kadang orang nak beri derma dia tak ada orang petik. Takut buah gitu. Kadang-kadang dia bosa tempat, dia bosa situ. Tu orang hak lalu kat tu je lah. Orang hak lalu kat lain tak nampak. Dan orang hak lalu kat tu pula bila dia lalu tak mesti dia nampak. Cakap tengok tak lain tengok. Hak nampak tak mesti dia gagal pitih. Dia tengok sini tong gitu je lah. Hak gagal pitih tak mesti dia waktu bik, gagal saja dia kat buat lolok. Hak waktu bik dah masuk mula pun dia juga. Jadi kediang ni berapa orang waktu bik. Jadi baik buat jalan gitu. Muka surat 16. Ya? 19. Kat mana tu? 7 dari bawah. Sewarga Pak Menanjung. Dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau dengan dia dengan tangan. Dan jangan engkau pegang melainkan akan yang haram. Kita masih lagi tentang mensyukuri nikmat dua tangan dan dua kaki. Maka kata pengarang, dan jangan engkau khianati dengan keduanya, yakni tangan akan orang yang dipercayai engkau dengan dia dengan tangan. Jangan tangan kita buat khianat. Orang pun percaya kita, suruh kita jaga kedai, tangan kita ambil pitih dalam kedai. Faham? Itu maknanya khianati kepercayaan orang. Dengan tangan. Hak tu hak cak ayang. Hak level tinggi dia panggil jenayah kola putih. Orang lantik dia jadi menteri, dia tukang sapu harta rakyat. Orang lantik dia jadi esko, jadi apa, dia tukang bahan tanah ke dia. Faham? Itu jenis kola putih. Apa dia panggil penjenayah kola putih? Pasal bila dia buat jenayah gitu, dok kotor baju dia. Dok lelah sikit pun. Duduk atas meja, main kawita gitu, kata-kata. Apa? Boleh 4 juta. Bahan tanah rakyat. Dah kalau hitam, orang repsi malam-malam. Apa? Curi luar dalam. Bahan bersikap orang tu. Hak tu perlu jeruk, siap pakai topeng, bawa skru reba, cokel rumah. Nolek berampak dengan anjing. Tu jenis jenayah kola daki. Kola hitam. Dua-dua ni jenayah belaka. Dengan sebab yang paling jahat sekali iaitu bila diberi kepercayaan. Kita latih dia untuk memberi kemakmuran kepada kita, dia beri keseksaan kepada kita. Faham? Habis barang kena cukar belaka dah untuk bayar ke dia, kita pun dia cukar. Dia beli kereta kena cukar. Beli spare part kena cukar. Kita bayar naik tak jalan, cukar jalan pula. Punya cukar semua. Faham? Laju speed track. Nampak? Lesen lambat kena denda pula. Mai duduk di dalam kerajaan yang sangat zalim kepada rakyatnya. Sedangkan kita latih dia suruh buat zalim ke tak? Tak, kita latih suruh beri kemakmuran kepada kita. Ini orang-orang yang dengan dua tangannya dia telah khianati amanah rakyat. Faham? Latih jadi bendahari surau, bendahari Bahawiti. Tapi waktu cak ayah surau useng 160 bendahari tak. Buat beli 3 getah. Hak jota-jota, tu jahat lagi. Berjota-jota 5 tahun mendapat jawatan sebagai wakil rakyat. Bila pecing, bila berhenti, bila kalah dah, bila tidak lagi dilantik, rumah banglo 4 buah, kereta 8 buah,
Faham? Tanah situ, tanah sini, hak ni sekiranya haram berlaka-laka. Nah, ini pengkhianat negara. Faham lagi? Mu ambil piti 2, ni gajimu berapa sen? 6,000 sebulan, dang nak buat rumah 4 utir. 3 utir banglo, 300-400 ribu sutis. Dalam masa 5 tahun dang tau. Dah. Faham? Dan jangan kau pegang dengan apa? Dengan keduanya tu asal. Kita sama kitab ni. Kitab lama berapa? Sama juga. Jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram. Nampak? Maksud sebenar, dan jangan kau pegang dengan kedua tanganmu akan yang haram. Faham? Tak boleh pegang hak haram. Kenapa pegang hak haram? Hak contoh mudah, kau puang. Kau puang pegang orang lelaki. Pipi tangan. Nak? Padahal dia haramkan, sebab tu dia panggil mahram. Nah, dia ada mahram, ada ghairu mahram, ada ajnabiyah. Dia memang dah di sini orang lelaki ni dia berahi seronok pegang tangan kau puang. Seronok pegang tangan kau puang. Berasa lain tau. Mana sedap ni kita pegang tangan Tok Imam. Lain boh. Nampak tak? Dia tangan kau puang. Tuan buat puang ni dia cah dia negatif. Laki-laki positif. Nampak? Positif negatif to be lettery. Betul tak kalau kita sambung? Tapi kalau positif dengan positif tu be api tau. Tak tu be api lah. Dipanggil one way. Faham tak? Siapa bijak? Allah yang bijak. Sebab tu dia buat budak-budak tak siapa mau hak keinginan, tak ada hak. Nak kawan dengan orang puan boleh. Nak tidur mah dia boleh. Tidur dengan orang puan boleh? Boleh. Berapa lama puan? 6 tahun. Lelaki 7. Dah ha. Pasal hak tu tak ada keinginan benda. Yang ada keinginan main. Tengok masa kita budak-budak kecil tu kan main aja, main masuk-masuk dengan orang puan. Gajinya, suka sangat kalau boleh main dengan orang budak puang. Kita umur 7, budak puang umur 5. Kita masak awak asyik dagang se. Dia asyik dagang. Tak. Buku dalam pasir, bubur dalam kertas surat khabar kosong. Betul tak? Atau jojo atas tangga. Nasi dagang pun pasir itu, nasi minyak pun pasir itu juga. Nampak tak? Ada panggil main. Puas dah main masak-masak, main dia pula. Main pondok-pondok. Faham tak? Kat rumah bertutup, duduk dengan beledi, ada tangga dengan plywood. Belakang rumah, pergi pokok pisang. Nak? Lepas tu main kahwin-kahwin. Ada tak main kahwin-kahwin? Ada. Lama cek umur 5 tahun main kahwin-kahwin. Pas kahwin, masuk dalam bilik 2 orang. Kan tidur kan lawan pondok 2 orang. Ada apa-apa tak berlaku? Tak. Cila ni, lelaki umur 26, puan 19, main kahwin-kahwin. Nampak? Tiga main kali pondok-pondok situ. Jeng, tu baby pondok pula. Apa? Allah bijak sana. Bila cek gitu, tidak ada keinginan, tak ada hukum. Mu nak gandang puang ke, puang gandang mu ke, mu nak dukung atas belakang, tak ada masalah. Bergapok naik atas kepala, tak ada masalah lagi. Tapi sampai hak keinginan, dia kena jarak. Tak kata hak tua macam kita ni. Anak kita, laki puang, adik-beradik tula. Nampak? Wa farriquhunna fil madaji'. Nabi kata, "Ndaklah kamu pisahkan anak kamu yang laki-laki dengan anak kamu yang perempuan. Jangan tidur sekatil bila umur 10 tahun." Nampak lagi? Tu anak. Adik-beradik, mak tula, pak tula, tok ki tula. Gitu pun Nabi suruh farriqu pisah. Tidur bilik suku. Kalau tak cukup bilik, adik-adik lelaki tidur luar, adik-adik puang tidur dalam. Hak umur 10 ke bawah, 9 ke bawah, boleh. Sekatil tak apa, selimut tak apa. Umur 10 balik dah. Kadang-kadang tak balik lagi. Tapi hak dia bahaya. Nampak? Batu masuk, tak tang satu, ini bahaya dah. Batu terdengar ni couple, budak 7 6. Awet 7 6. Balok tak tang satu.
Dia hak lebih dah. Pak Nabi aja dah umur 10, adik-beradik pok tulis, mak tulis, tok ki tulis, kena tidur suku. Kalau lain jantina. Faham? Bila kita hak besar ni tak salah lawang dengan fitrah. Nah, Tuhan buat molek dah. Bukan dia nak asing jauh. Dah, tapi biarlah ada perenggang. Nak buat makan kahwin, buat makan pulut, makan kenduri, biar reti basuh sikit. Bang. Sini orang puan makan sini, laki makan sini. Dah jarak mana? 3 kilo. Dah, ya, sebelah tu tak apa dah, tapi biar ada jarak. Jangan bolak wak gitu mukhalatah. Mereka kedai lain, kedai dia uzur syar'i. Nah, dia boleh buat asing lebih baik. Tapi dah nak buat asing harus pada syarak. Hak kita ni ajar, di mana kita dia ajar di dalam masjid dan surat, puang mayang suku, laki mayang suku. Dah puang kena duduk jauh 3 batu, dak belakang kita tak apa dah. Nah, ni bolok wak kali makan orang hak tak ada tak apa makan bolok dengan orang puang, kena ada orang hak albal-albal ke. Hak warak kata, oh makan bolok gini dak lari dak makan dia. Hak jenis gang ke. Nah, dia bodoh tuan rumah ke orang tukang mari? Tuan rumah bodoh. Tak reti. Ngaji nak basiti bodoh. Dia cerdik ni, cerdik dunia, cerdik akhirat. Baru panggil cerdik. Cerdik dunia saja. Baru panggil cerdik gitu. Nah, dia kena cerdik belaka, baru panggil cerdik. Macam pemain motor. Dia boleh buka sekatis-sekatis motor ni. Nah, kaburatas sekatis-sekatis keru. Piston dengan sendah hit sekatis-sekatis. Bandar songgoh. Tiba-tiba pakai luar dah anda. Orang tak panggil bandar. Dia kena pandarkan luar, pandarkan nasi. Baru panggil bandar. Dok dia pandar pakai pemain je. Luar tak dah, luar masuk kot tiok. Terberat anda ni. Jadi kita gitu juga. Jangan hak pandai dunia saja. Ada kena reti juga. Kadang-kadang tulis apa? Perempuan, lelaki. Cara kau nak buat. Nak. Tak wajib tulis muslimah. Nak tulis puang buat apa? Girl buat apa? Tak ada masalah. Menunjukkan kita ni ada beza dengan orang-orang yang tidak dengar orang ngajar. Sebab tu Allah kata qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang dengar, orang yang ada ilmu agama dengan orang tak ada? Tak sama. Biar nampak beza sikit. Bagi kita orang dengar dah. Buat makan pulut kita ni tak? Kadang-kadang tuan rumah molek dah dia buat puan suku lelaki suku mari juga duduk bola buat makan dengan bini dia. Mana bini dia dah duduk jauh nak makan dengan lelaki juga. Duduk kat orang lelaki. Macam lawa ngap bini dia. Ada ke apa seng gitu. Nah. Dia kena ajar kita. Kalau Cina tak Cina pun, ni lelaki lek ni, puang lek ni. Itu cara dia. Sebab apa? Sebab saat ni lah. Bila tak pegang pun, ada mari kan dah. Apa toh lagi pegang. Dan kita pegang kali puan nak pegang pula. Nak. Barang sedap. Dan orang puan tu dia boleh jamah orang jatan, dia nak jamah pula. Nak. Pasal umur dia siapa dah. Budak puang umur 18 tahun, tak pernah lagi ada kekasih. Dah ada seorang lelaki minat ke dia main mesin ni sayang sangat, ajak tu bik jalan kali. Dia pun naik motor. Faham? EX5. Faham tak? Wak rampai tak jenggi kena mahayat, itulah pertama kali orang lelaki gendong dia. Dia pula suka ke orang lelaki tu. Nak, pasal dengar khabar maju dengan orang lelaki ni masih tebu. Nak, jadi wak gitu naik ke bukit bau pusing lah lokok pakai berhenti ketel makan kacang dia 2-3 rajuk duduk ketel patah balik pula. Tak cerita tamu tu bini ni siapa di rumah atau balik. Nampak gendong saja je. Tak pegang, gendong saja. Duduk jauh, wak puan duduk tak pelik belakang. Maka bila balik di rumah tu ada kat puan tu akan hantar mesej. Kita tidak akan keluar lagi sampai bila-bila. Ada? Tak ada. Mereka nak pula kali kedua. Tu tak? Tu fitrah. Pasal suka. Bila kali kedua mesti lebih intim. Kita masuk ke kepulauan nasyid. Kena lebih intim daripada hak pertama. Makin lama makin intim. Tubik kali pertama duduk atas pelik. Kali kedua duduk atas lampu belakang. Kali ketiga duduk atas kosing, ujung sikit. Tangan tak pegang. Pegang besi hak bubur tu. Hak bunyo belakang.
Dok. Tebu. Nah, kali keempat pegang sikit kat kosing, tak kena hak lelaki. Kalau tepuk pun au, buat gitu. Kali kelima pegang sikit di luar. Kali keenam peluk sikit. Kali ketujuh nama malam nama. Tak? Dia bagi ratik malam nama. Hak lelaki pun tarik tangan puang, buh gini, hak tangan ni lipat gini. Lepas tu pulah macam kilas kain. Faham tak? Biar lekat terus. Nak, hak puang marah hak. Tak. Tengok ahli dia tahu ah. Nah. Jadi Allah dia evang pada kita tak berlaku lagi, kita tak beranak lagi, dunia tak ada, kita tak ada. Gitulah sifat laki-laki dan perempuan. Nak. Pasal apa? Pasal orang lelaki ni dia positif, perempuan dia negatif. Kalau ngaji elektrik dia reti bahasa. Ataupun muda mesti berani ah. Perempuan ni dia utara, laki selatan. Nampak? Utara selatan. Kalau magnet utara dia tak lekat. Yuk lagi kau. Nah, selatan ke selatan. Dok gok. Selatan ke utara. Apa? Ada. Betul tak? Ada. Dia cantinah dia dah kan? Dah salah orang fitrah. Dia tak kalau magnet dia pelik kan ustaz. Magnet dia selatan ke selatan lekat kau. Tu magnet gay. Ada. Jadi bila pegang haram kat orang dan jangan kau tulis. Dengan keduanya akan dilarang daripada yang memudaratkan orang Islam. Jangan tulis dengan tangan kita untuk mudaratkan orang. Dia tulis atas surat report gini tu selama tu tangan dia tangan api neraka. Nah, tulis riba. Tulis yang haram dengan tangan. Orang ni kufur nikmat tangan. Tulis fitnah, buat artikel atau fitnah ke orang. Tu semua tu dengan kejahatan tangan-tangan manusia. Tak? Ni undi ni. Nampak? Pilihan raya jaga baik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong perkara dosa. Kalau tahu dah satu parti satu pertubuhan yang menggalakkan maksiat, kalau mengundi juga, mu boleh jawab dosa ke pahala? Jawab sendiri. Dosa tak? Dah. Mana bodoh kan? Kerja tangan ni. Tangan tukang lipuk. Pergi hak pergi syurga Haji Biding mana ni. Tak boleh batuang. Ada tak tulis gitu? Ada. Tidak sedar dia akan berhadapan dengan malakul maut. Kalau tukang tulis pergi mari. Pergi pergi kat tok guru, pergi pergi kat ustaz ni apa dia. Ni dah boleh buat isang. Ni dah boleh biti raya. Tidak sedar berapa muda tidak mampu bila-bila. Dan kat tanganmu telah bertulis untuk mudarat kepada orang. Betul tak? Dengan sebab mu tulis anak dia tak boleh beasiswa. Dengan sebab mu tulis dia tak boleh batuang. Dengan sebab mu tulis tak boleh buka. Tak boleh eco sounder. Tak boleh enjin. Sebab mu tukang tulis. Maka tangan-tangan api neraka ni kena laknat sampai bila. Ini orang yang kafir nikmat Allah. Lagu mana tangan ni di akhirat? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya nampak azab Allah sangat pedih. Dah apa kaitan? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ayat. Kalau mu dak syukur nikmat tangan, mu kafir nikmat tangan, dengan tangan ni mu mudaratkan orang lain. Maka sesungguhnya azab aku sangat pedih. Tuhan nak khabar kita je dak mana masuk neraka lah. Jaga-jaga dengan tangan. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir, wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula. Soalan yang pertama, apa hukum kalau kita pergi baca mesej dalam telefon orang? Apa hukum baca mesej dalam telefon orang? Boleh tak? Saya jawab. Saya jawab seorang awak pandai. Tak tahu. Belah kiri, belah kanan lu jawab. Baca telefon dalam mesej orang, baca mesej dalam telefon orang. Boleh tak?
Boleh apa tak bolehnya. Bila tu tuan dia suruh. Betul tak? Tuan dia suruh boleh Nah, bini dia kata, baca kau mesej kita. Kenapa nak? Abang dia pun pergi baca. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau maknanya hak orang tak benar baca, hak orang lain, boleh tak? Tak boleh. Situ kena faham. Jadi biasanya pertanyaan begini menjurukan kepada hak benda hak salah, hak haram ni, iaitu tidak boleh. Dia ambil mesej orang pergi baca, tak boleh. Jangan buat gitu. Hak orang, kalau hak kita marah tak? Ada hak orang sama jugalah. Bahaya baca mesej-mesej orang. Mesejnya orang puang. Tok laki dia pergi berak, dia ambil telefon. Nampak? Tengok. Pasal dia kata nampak tok laki senyuk mau kalau baca mesej. Tak? Lepas tu balah. Nak jadi balah. Tu ni. Bila canggih kehidupan, maka canggih juga cara nak dapat jadi balah tu. Jadi kes mesej, kes Facebook dan sebagainya ni banyak menjadi sumber sebab utama perbalahan dalam rumah tangga ataupun antara sahabat kawan dan sebagainya. Jadi mengintip rahsia orang, lama lagi Nabi kata hukumnya haram, perbuatan yang dilaknat. Saya ada ramai kawan kafir dalam bisnes. So, saya sangat pandai kawan saya. Saya sayang sangat pada kawan saya. Ada su tu dia pandai su. Untuk ajak masuk Islam, kalau dia orang tanya apa kemudahan Islam, apakah perlu saya bagi tahu fakta yang kemudahan Islam itu untuk menarik beliau masuk Islam? Jawabnya, Islam adalah agama yang benar dari kerana yang menjadikan segala-galanya hanya satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Buah tu sudahlah. Faham tak? Hak tu hak mudah. Dengan satu saja butir yang kita beri, dia akan bertanya, dah ni Tuhan banyak dah betul. Kita pun barulah dapat hujah yang baik. Adakah maknanya berada hak Hindu semua, hak Majusi duk semua tu, adakah tu Tuhan sedangkan tu ada makhluk? Pergi kat tu lah pula. Dan nak lebih lagi, awak pergi jumpa orang pandai jabat agama. Saya kena kerja, saya dengan rumah 90 kilo, hari-hari saya pulang, boleh jamak tak? Dia hari-hari dia pergi kerja 90 kilo. 90 kilo ni lebih dah. Jadi adakah kalau hari-hari kerja, hari-hari boleh jamak? Jawabnya, ada tak? Disebut dalam kitab-kitab, dan apabila had musafir itu melebihi daripada 90 km ataupun 56 batu, maka dibolehkan jamak, melainkan hari-hari baru tak boleh. Ada tak? Tak je dengar lagi? Tak ada. Jadi boleh jamak ni dengan sebab musafir jauh. Jadi bila dia jauh 90, boleh tak musafir? Boleh jamak? Boleh. Dasar dia musafir pula. Ada tak tu 90? Bila ada 90 tu, ada tak kebolehan? Ada sama. Pasal ada pula cakap-cakap dah kalau hari-hari benda gitu. Tak boleh pula. Itu tambahan, bukan ulama. Ulama tak kata. Ulama hanya kata kalau 2 marhalah sampai 3 marhalah afdal buat hak asal, tidak jamak dan tidak qasar. Kalau 3 marhalah ke atas, afdalnya jamak dan qasar walaupun setiap hari. Soalan seterusnya, saya dan salat jemaah 1 rakaat saja, dan bila imam beri salam saya bangun untuk menyempurnakan rakaat selebih. Selesai solat baru saya sedar ada makmum belakang saya. Dengan solat saya, sedangkan saya tidak menukar niat menjadi imam. Mungkin akibat terlalu khusyuk. Aduh. Bila imam salam dia naik seorang tambah rakaat. Tak? Jadi mari orang ada orang ikut belakang dia. Dia tak niat jadi imam sah ke tak? Lepas tu suruh mari dengar. Soalan ni nampak remeh-temeh tapi dah tak tahu lah. Jawabnya, tidak wajib niat jadi imam pun. Walaupun orang belakang cuit siap jet atas tekuk khabar, kita tak niat juga tak ada masalah. Yang wajib makmum. Bila nak imam, mungkin dia niat makmum. Imam tak wajib niat imam sekalipun sembahyang 5 waktu, melainkan imam solat Jumaat. Soalan seterusnya,
Saya ada seorang anak OKU. Masih berumur 7 bulan, dia diserang sawang. Akibatnya dari cakap, dari jalan dan masih pakai laping buang. Adakah wajib atas anak itu berkhatam? Solat puasa tuntutan Islam yang lain, tak amalan dosa dan pahala. Apakah tanggungjawab terhadap ibu bapa yang punya anak seperti ini? Bila keadaan ini akhirat kelak, jawabnya khitan diwajibkan juga ke atas dia. Yang tidak diwajibkan ialah semayang jika dia tidak ada akal atau kebolehan mengambil faham daripada arahan orang untuk mengerjakan solat. Maknanya kalau jenis OKU ni, jenis sifat anggota badan tu wajib solat, tu mukallaf. OKU yang kait dengan akal, kalau sedikit wajib semayang, sekodah dia boleh. Dan kalau berat jadi lenggok bodoh itu tak wajib apa sesuatu. Kan? Dah tu masalah khitan, masalah lain. Bukan masalah kait dengan semayang. Masalah kewajipan atas dia, atas sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nak? Dia kahwin ke? Dia semayang, tak semayang? Khitankan dia. Soalan seterusnya. Saya nak tanya, apa pun jika seorang ayah beri maaf, tak beri maaf pada isteri dan anak dari kecil sampai dewasa. Sekarang ini ayah telah berkahwin baru. Ayah ada anak tiri serta cucu tiri dengan keluarga baru. Dia memberi kemewahan pada mereka dan isteri pertama tak dapat apa-apa pun. Waktulah kita ni jangan ikut nafsu. Bila ikut nafsu, susah kita di akhirat nanti. Kita kahwin ada anak isteri, kita tak berakhirkan anak bini kita, tinggal bodoh gitu saja. Kahwin pula seorang lagi, beri kesenangan. Ini yang dikatakan di akhirat nanti, bahunya terpotong di padang mahsyar. Bukan jenis orang selalu beli kembun ini sekilo ni kurang sekilo kan tu. Nabi kata orang yang ada 2 isteri, yang dia tidak adik, maka dia akan terpotong bahu di akhirat, berjalan sengit macam orang cacat kerana bahu terpotong. Bukan orang maknanya gini ni sejam ni lebih setengah jam kan tu. Doa lalu orang yang sengaja nampak melebihkan sebelah pihak. Hak nun beri piti, hak ni tak beri piti. Hak nun tak balik terus, hak ni dia kata tidur sini sokmo. Hak tu baru tidak betul. Ada pun hak lari sikit, lari sekilo, lari sejam 2, lari nolak setengah malam. Hak tu kita sama di dalam keadaan kita kepayahan zaman sekarang. Hak ni jahat ni, pakai tinggal terus. Beri kesenangan pada isteri muda, isteri tua pretih, anak pun tak tengok, minta maaf pun tak layan. Tak. Suami ni tak dapat tidak. Hak kita faham dalam neraka wal iyazabillah. Mugi haji ke 18 kali tetap menjadi ahli neraka. Jika seorang beli jersey bola kegemaran yang lambang salib, kemudian dia pakai, hukumnya haram. Mana pemain bola sepak beragama Islam memakai kerana mewakili tanah air. Contohnya negara Sweden yang melambangkan salib, adakah dia darurah? Tidak darurah. Jadi kalau mu pakai haram juga. Tak boleh. Mu pemain tak boleh pakai. Bila benda yang haram tak boleh pakai. Darurah ni maknanya kalau tak pakai kau tembak. Tu darurah. Faham? Tak pakai aku bunuh. Dia pun pakai. Siap dengan baju padri, boleh tak boleh, tak ada masalah. Kalau kata baju Sweden ambil baju padri, siap dengan terkolok padri, pakai apa? Takut kena bunuh, tak ada masalah. Ada pemain bola darurah ke tak? Tak darurah. Boleh pilih lagi kelak-kelak lain. Tak? Yang tak ada lambang-lambang salib atau lambang-lambang ayah rok. Ada beberapa perkara yang boleh bergurau, ada perkara-perkara yang tak boleh gurau. Seorang ayah dukung seorang anak cik pergi ke sebuah warung kopi. Sekiranya seorang rakannya dan beberapa orang lagi yang bertanya supaya menikahkan anak perempuan itu dengan rakannya itu setelah dewasa kelak. Si ayah menjawab dia setuju, jadilah anak itu menjadi milik rakannya dan itu bersaksikan yang lain. Setelah menjadi bagaimana harus tak membatalkan gurauan tersebut kerana dia memang tidak tahu, tidak mahu, lagipun tidak tahu, cuma suka-suka saja. Dan kawannya itu kata dia serius. Baik, gurau bak nikah, dia bawa anak puang sekek-cek jalan kedai kopi, jalan wakah. Kawan dia laki-laki ni sama bayang dia kata, Allah mu ada anak dara kalau gitu win nikah dengan aku lah. Ayah dia berkata setuju lah, jadi bini mu pada awak gurau je anak setahun. Ada 2 orang dengar sah nikah. Faham tak? Hukumnya sah nikah. Bukanlah kita fiqh Syafi'i lagi tak Baharul Mazi dan bab munakahah, sah belaka dah nikah. Kan ada 2 orang saksi. Gurau sah. Mana tahu dalil gurau sah? Nabi jelas 3 perkara gurau pun jadi, sungguh pun jadi. Yang pertama nikah, yang kedua tolak, yang ketiga rajak. Faham? Gurau jadi, sungguh pun jadi juga. Jadi kalau nikah dah boleh cerai tak? Boleh cerai tak? Yang boleh cerai suami saja. Tapi kalau tunang, bila-bila ambil nikah dengan mu tu makna tunang. Bila budak tak balik lagi, budak jawab tak sah.
Lepas tu kalau kita tajak orang puang, budak kita tajak budak puang, awet. Mari kita kahwin, tu orang panggil meminang. Faham tak? Meminang tu orang kata, jom. Maknanya suka tu. No saya nak kahwin dengan awak, awak nak tak saya Ya tu mesti. Puan jawab, no jawabnya sah. Bila sah? Kalau budak tu balik dah. Berakal dah. Tapi kalau budak tu kecil, tak sah. Mereka yang jawab peminangan, ayah dengan toki. Wali mujibir. Dan ni ayah bawa. Sah pertunangan ni. Sah. Dah kalau nikah lagi boleh cerai. Dah kalau tunang boleh batal tak? Faham? Baik. Ramai orang ni tak faham. Dia bertunang dengan orang lelaki. Lepas tu dia tengok orang lelaki ni tak molek dia ni perangai. Dia tu nak buat kau ni ustaz. Saya tak mahu nak patah tunang awak ni. Lah, kapolah saya tak mahu dah kawak. Kita putuskan pertunangan. Senang je lah. Kau nak nikah ni njuk tangan pula. Tak payah sikit pun dah datang jabat kamu, dah payah pukul gambar pak ping dah tak kayu dah payah. Bila kita tengok tunang kita ni tak bagus, tak molek perangai udah, beritahu pada dia, kita putuskanlah pertunangan. Dah syarat lelaki kena terima tak? Tak syarat. Faham tak? Kalau nikah cerai, hak lelaki saja boleh cerai. Puan tak boleh. Kalau bertunang, hak puang boleh. Apa hukum menjaling janggut macam Jack Sparrow dalam Pirates of Caribbean? Jawabnya benda tujuan. Kalau kita tujuan ikut orang pendeta Buddha haram. Kita tujuan ikut pendeta Hindu haram. Kita tujuan maknanya membangga-banggakan diri kerana kita ni ikut cara barat, haram juga. Jadi jangan betulkan niat kita, benda tujuan. Kita apa yang berada bincang bab-bab adab, adab makan, adab minum, adab belajar dan lain-lain, dan adab jimat. Nama apa kitab? Dia nak bab adab-adab ni. Yang dia nak bab jimat tu, dia select kuat minum, belajar gitu gini. Bijak kau dia. Jawabnya banyak sangat. Nampak? Kalau cerita adab-adab begini. Tu dalam kitab Syiarus Salikin ada, kalau kitab Jawi. Bimbingan mukmin pun ada. Dalam kitab Baharul Mazi pun ada, tebal sangat pula. Dalam kitab Fiqh Munakahat ada juga. Dr. Wabah Zuhaili. Hukum mengundi parti yang melakukan kezaliman, haram lah. Tu ada ayat jawab, menjawab diri lah. Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kamu menyebelahi orang zalim. Benda zalim ni umpamanya melakukan penindasan kat atas orang. Kalau di sekolah pukul 5 pagi tak apa, kalau nak ceramah agama pukul 12 tak boleh dah. Nampak boleh kenal kot tu lah. Kalau nak buat karaoke, nak buat tempat kedai joget kedai apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak buat pondok buat apa, mari selalu dah rabah marah. Tanya pelang gitu gini. Nampak? Tu orang zalim kan tu. Kan payah sangat. Lepas tu dalam pelaksanaan hukum dia kata tak wajib pula. Hukum yang terang-terang dalam Quran wajib, dia kata tak wajib. Soalan seterusnya, itu Ustaz khabar tak boleh lantik imam semayang dengan cara cuit baru. Kalau sah kat tempat imam tu pernah dah, guana pula dia ni. Tak boleh lantik imam semayang dengan cara cuit baru. Kalau sah kat tempat imam itu penuh, dah gana pula. Kita nak ikut imam semayang, kita makmum nak khabar dia, kita ni makmum, tak payah cuit. Takbir je belakang ni, faham? Atau kanan dia. Kalau kita seorang duduk kanan dia, Allahu Akbar. Tu saja. Kalau kita dua orang duduk belakang, tak payah cuit. Dah kalau belakang dia ada orang dah kalau ada orang dah belakang dia, mundur lenong. Payah apa? Atau duduk sah kedua pula. Faham? Ataupun orang duduk belakang tu imam tu, ada orang duduk, sudah semayang dah. Mungkin depan dia belah gitu, kau nak semayang. Orang pun tepi lah. Takkan kau kesak kau dah ubi gitu. Soalan seterusnya, hari tu ada seorang ustaz khabar, kalau nak jadi imam kena niat aku berzikir dalam solat lepas takbir, betul ke tak? Tak betul. Kok mana mu ni? Nak jadi imam kena niat aku berzikir. Tak ada. Biar adanya masalah takbir kuat intiqalah. Ini masyhur dalam kitab-kitab fiqh. Ini pendapat yang masyhur. Wajib kena niat zikir kalau imam tu mengkuatkan takbir intiqalah dengan tujuan beritahu kepada makmum.
Allahu Akbar. Nampak? Allahu Akbar. Nak suruh orang dengar. Nak, maka wajib kena niat zikir. Sebab apa? Kalau tidak batas semayang, kerana ada khitab sesama manusia. Itu pendapat masyhur, pendapat yang kuat, tidak wajib. Faham? Kerana apa? Kerana bila kuat itu disuruh syarak tak? Syarak suruh, bila syarak suruh tak payah niat zikir. Faham? Kita yang duduk di rumah, orang mari Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mari panggil. Kita pun baca ayat Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Betul tak? Masuklah ke dalam dengan aman sejahtera. Kena niat zikir. Nampak? Tidak batas semayang. Kerana kita tujuan kata korang ni. Nah, tapi kalau kita kuatkan takbir intiqalat, adakah disuruh syarak? Syarak suruh. Apa tujuan? Faedah dia? Memudahkan makmum ikut. Betul tak? Jadi tak wajib niat. Situ masalah. Ni heret tak ni pula. Pasal tu imam kalau perlahan susah tak makmum? Perlahan susah. Sebab tu kalau kita semayang asar, semayang lahu, kat belakang kita nampak dah kalau orang puan dalam tabik, dia nampak tak kita. Kita buat perlahan pula. Kita rokok pun dia tahu rokok. Dia duduk congok lagi. Jadi bila kita rokok, kita kuat sikit. Dia kata perlahan, baca Fatihah bawah. Semayang asar, semayang lahu, Fatihah baca slow. Dah takbir kuat sikit ni, ada orang belakang Allahu Akbar kata gitu. Boleh tak? Itu cara dia. Ni tak, imam slow, makmum pula kuat takbir Allahu Akbar, makmum. Orang tengah sujud akak kepala. Cih tak. Benda kau ingat imam. Dah imam slow, imam. Puang. Benda apa pula? Puang. Benda apa? Benda apa? Tak tahu. Rokok ke sujud? Rokok ke sujud? Lalas tanya sebelah. Rokok ke sujud? Salah. Takbir kuat. Allahu Akbar. Takbir ihram. Rokok ya Allahu Akbar. Kemah tak orang dengar? Kemah. Kau duduk alik kolak, duduk alik tiang, duduk ala larok. Nak? Itu cara dia. Maka pun ada kan? Maha kuat itu. Memudahkan orang. Ni salang baru tak dengar. Nampak apa benda tu imam? Tunggu pecing tak pecing. Nyusuh orang. Apa beza antara ujian dengan balasan? Ada kalanya ujian itu adalah balasan. Bila mana? Musuh-musuh Allah. Pasal kalau nak terjemah ujian daripada perkataan balak. Balak dengan mana ujian? Umpamanya diberi susah. Jadi kalau musuh Allah, Allah beri susah, bukan nak naikkan martabat dia. Kerana Allah benci kepada dia. Tapi kalau kekasih-kasih Allah, Allah beri susah. Kesusahan yang sama. Kemiskinan, muflis dan sebagainya. Rumah terbakar, banjir dan sebagainya. Sama juga. Tapi dah dia kekasih Allah, orang rapat dengan Tuhan. Tanda Allah sayang. Naik martabat. Balasan, tiap-tiap balasan, tak mesti jahat. Nampak? Dia panggil al-jaza'. Lepas tu dia panggil hari kiamat, hari balasan. Yaumul jaza'. Balas. In khaira fa khairun. Wa in syara fa syarrun. Kalau jahat, balas jahat. Kalau baik, balas baik. Itu balasan. Terangkan untuk kita mudah faham ayat awal-awal agama mengenal Allah. Sekian. Terima kasih. Jadi berkata ulama-ulama usuluddin di zaman salafus salih, awwaluddin ma'rifatullah. Betul lah. Kehidupan kita ni maksudnya kehidupan yang beragama. Mana awaluddin, awal agama, awal kehidupan. Jadi kita ni biar kenal pencipta kita dulu. Kemudian baru kita kenal apa yang Tuhan cipta. Nampak? Maksudnya. Jadi waktu kita dilahirkan dalam kanak-kanak, baby menangis, maka dikau azan pada telinga. Bubuh nama pencipta dulu. Allah Tuhanmu akbar. Allah Tuhanmu tu akbar, yang bersifat sangat besar. Bagi budak-budak baru beranak. Kemudian masuk sekolah dia ngajar bab tauhid, gitu begini supaya dia kenal pencipta dia sendiri.
Bila dia besar, dia kena dah dia pun beribadat atas jalan wajib kepada pencipta. Jangan bila mau balik baru kenal pencipta. Ini daripada kecil kita tarbiyah dia biar kenal Allah. Sebab dia mula-mula sekali. Dalam rukun Islam kalimah syahadah dulu. Dalam rukun iman beriman pada Allah dulu. Mana kenal pencipta dulu. Pengarang kitab Tarbiyatul Aulad. Nampak? Tarbiyah kanak-kanak. Seorang ulama dia buat depan mula tu mengenal pencipta dulu. Awal-awal untuk seorang anak. Dia gitu. Adakah solat jamak boleh kita lakukan dalam perjalanan ke tempat program berkaitan dengan sukan, seminar dan sebagainya? Tak ada masalah. Bila 90 km ke atas atau 56 batu ke atas destinasi kita, sama ada perkara itu tujuan akhirat atau tujuan dunia, harus kita jamak dan qasar, melainkan tujuan melakukan maksiat baru tak boleh. Jadi nak pergi bisnes, nak pergi niaga, boleh jamak qasar. Nak pergi makan buluk, boleh. Nak pergi main mana? Nak pergi main bola, boleh. Nak pergi main badminton, boleh. Apatah lagi kalau hak akhirat, nak pergi ngaji pondok, nak pergi belajar, nak pergi Mekah dan sebagainya. Jangan tak boleh. Nak pergi berzina, tak boleh. Nak pergi berjudi kita island, ada kadang mayang terus dah, pasal kata jamak mayang budak terus. Nak pergi rambut sejik mamam, tak boleh. Bila seorang isteri tidak memenuhi kehendak batin suami, malaikat anak, tapi jika suami tidak penuhi batin isteri, mana pula? Isteri ni sakit hati dia tanya. Orang lelaki, orang puan panggil maki isteri tak pergi, berdosa dah orang puan ni. Dah kalau lah bini pula panggil lelaki tak pergi. Jawabnya sama je lah. Nampak? Kamu adalah pakaian isteri kamu pakaian kamu. Nampak? Nampak? Kamu pakaian isteri kamu pakaian kamu. Maknanya saling memerlukan. Cuma Nabi buat dalam ayat, dalam hadis dengan laki-laki dan dengan isteri. Kerana biasanya isteri ni taat kepada suami. Nabi kata ayyuma mar'aizada ar-rajulu imra'atahu fa'abat an falta'tihi. Apabila dia panggil seorang lelaki imra'atahu, memanggil akan isterinya, falta'tihi, maka hendaklah perempuan itu datang kepada suami. Nampak? Walau kanat ada tanur, sekalipun isteri itu sedang berada di dapur, sedang goreng ikan, sedang duduk kejar, duduk tutup pintu. Kalau laki panggil pergi selalu, tak boleh tolak. Faham? Mana lelaki ni berhajat, kena pergi selalu. Dah kalau bini pula berhajat, begitulah. Suami yang terbaik iaitu yang baik dengan isterinya, maka suami yang jahat yang menzalimi isterinya, iaitulah bila hak dia kena ikut, hak isteri dia tak perlu ikut, maka dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala.